Indah bunga raya mekar setiap pagi, warna merah cili meredupkan hati. Inilah dia bunga raya, bunga kebangsaan Malaysia. Berkelopak 5 dengan juntaian debunga yang menarik berwarna kuning, halus-halus. Kalau sekali pandang memang menarik bunga ni, apatah lagi berwarna cili. Namun bunga raya terdapat pelbagai jenis dan pelbagai nama dan juga pelbagai bentuk dan juga pelbagai saiz dan juga ada yang hybrid. Bunga raya pada masa sekarang diminati dan digilai oleh peminat-peminat bunga raya di luar sana. Ada yang panggil bunga sepatu, ada yang panggil biasanya hibiscus rosa, ada yang juga dipanggil kembang sepatu dan juga ada yang panggil Hawaiian hibiscus. Dan bagi orang Tionghoa, mereka memanggil Chinese rose ataupun rose mellow mengikut kepada warna. Namun, warna merah cili menjadi satu daya tarikan di landscape. Bukan semua netizen di luar sana meminati bunga raya. Kerana ada yang meminati bunga ros dan juga bunga orkid. Bunga raya ni menjadi satu lambang kepada negara kita, iaitu pada tahun 1958 bila diisytiharkan sebagai Hari Kemerdekaan, dan bunga raya ni telah dipilih menjadi bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Kalau kita perhatikan bunga yang merah ni membuatkan kita semangat, warna merah dengan kelopak 5, iaitu ada dia punya falsafah dia itu menjunjung 5 rukun negara. Itulah dia bunga raya yang menjadi satu nama besar di Malaysia, bunga kebangsaan kita. Bunga raya berasal daripada Asia. Dan satunya kelemahan bunga ni, bila dikembang waktu pagi, dia kembang sepenuh-penuhnya. Tetapi bila dipetik, dia cepat layu. Itu yang bunga raya ni tak tahan untuk dibuat hiasan. Namun bunga raya ni dijadikan inspirasi kepada lukisan dan juga pada corak-corak batik dan juga kepada fabrik-fabrik. Itulah dia pelukis-pelukis suka menggunakan bunga raya kepada lukisan dan juga untuk pada pertandingan. Cantik kan bunga raya? Inilah dia bunga raya hibiscus rosa. Bentuk kelopaknya pun ada nama. Ada yang gelar sebagai pollen parent, ada yang gelar one offspring, ada yang gelar white offspring, dan juga ada yang gelar pot parent mengikut kepada saiz, bentuk gigi-gigi kelopak tu dan juga kembang bunga raya yang kita tengok mekar. Jadi bentuk kelopak dia walaupun 5 kelopak tetapi dia punya nama-nama tersendiri. Unik kan bunga raya ni? Apatah lagi daun dia yang hijau bergigi-gigi mirip dengan sirih. Tu yang saya suka sangat tengok bunga raya ni. Bila dia berganding dengan daun tu, daripada jauh kita nampak satu daun yang hijau tua. Apatah lagi dengan bunga merah dan juga warna-warna yang hybrid pada masa sekarang. Inilah dia keistimewaan bunga raya yang menjadi penggemar kepada mereka di luar sana. Tapi tinggi bunga raya ni kalau kita tak cantas, dia boleh tinggi daripada 3 hingga 7 meter. Kat situ yang kita kena selalu cantas. Bila cantas tu dia kerap berbunga. Bunga dia pun pada waktu petang dia akan tidur. Kudup dia akan perlahan-lahan tidur daripada pukul 4 hingga ke malam. Itulah antara bunga raya yang dicipta oleh Allah, mempunyai masa untuk tidur dan masa untuk kembang. Dan kembang itu menjadi tarikan kepada mereka di luar sana. Kita perhatikan betul-betul, tengok ni. Cantik dia punya kembang dia. Membuatkan kita punya mata kita sebagai satu senaman. Itulah dia bunga raya yang kita perlu tahu. Bunga kebangsaan Malaysia. Cara membiak bunga raya senang sahaja. Ada yang kawan-kawan Pak Andak beritahu cara cantas pun ada. Kalau kita nak cara tot pun ada. Iaitu kita cantaskan dahan dia. Kemudian kita letakkan sedikit tanah dan juga penggalang akar. Dan juga kita gunakan dia punya akar dia pun boleh juga.
Kat situ mudahnya nak semai bunga raya. Jadi kita dah cantas tu kita rendam sehingga keluar akar, baru kita tanam kepada tempat yang lebih besar. Dan bunga raya tu akan sentiasa membiak dan berbunga sepanjang tahun. Istimewa bunga raya, dia berbunga sepanjang tahun. Itu nampak cantik. Kalau di laman-laman, kalau kita pergi di kampung-kampung, mereka jadikan sebagai pagar. Itu untuk pagar keliling rumah. Bila tiba berbunga serentak, seolah-olah rumah tu berada dalam satu landscape taman yang memang menarik. Itulah dia bunga raya. Kalau kita betul-betul minat, kalau kita betul-betul kita curahkan sepenuh hati, itulah diri kita pada bunga raya. Inilah dia yang Pak Nat nak ceritakan tentang cantiknya bunga raya, yang mana bunga raya ni senang tumbuh, senang jaga dan senang kita jadikan sebagai terapi mata dan juga terapi badan yang boleh mengurangkan kita punya tekanan dalam hidup. Bunga raya. Bunga raya cantik, bunga raya menarik, kelopak kembang, dia bunga kuning. Namun bunga ini tidak mempunyai haruman, tetapi menjadi tarikan kepada manusia, serangga dan juga unggas di luar sana. Itulah dia antara bunga raya. Mengimbas kembali kenapa bunga raya ni dijadikan bunga kebangsaan Malaysia, kerana selepas 31 bulan 8 1958 Perdana Menteri kita mencadangkan cari satu bunga kebangsaan antara 5 bunga yang terpilih, iaitu bunga kenanga atau ylang-ylang, melur ataupun jasmin, cempaka ataupun magnolia, bunga lotus ataupun teratai dan juga bunga tanjung ataupun medlar. Namun bunga raya menjadi tempat di hati rakyat Malaysia kerana dia mempunyai falsafah, iaitu sebagai bunga celebrating of grand. Itu yang menjadikan dia bunga raya ni sebagai bunga kebangsaan Malaysia. Itu yang Pak Nat nak imbaskan kembali. Bersama Pak Nat, pencetus guna herba. Petik herbs. Akan ada lagi penceritaan untuk bunga raya dan kita akan jumpa dengan peminat bunga raya yang begitu berminat sekali menanam, menjaga sehingga membelai, bercakap, antara yang menjadi satu terapi kepada insan ini. Nanti Pak Nat akan bicara selama 1 jam untuk tahu apa yang diminati, apa yang dijaga, apa rahsia sehingga dia adalah seorang wanita yang di luar sana. Jadi itulah dia kegemaran menanam bunga raya. Selain menjadi hobi kepada wanita ini, dia jadikan sebagai satu inspirasi dalam diri dia untuk terus maju. Itulah dia seorang wanita yang Pak Nat jumpa. Jadi nanti Pak Nat akan temu bual bersama dengan beliau. Itulah dia istimewanya seorang wanita berjiwa bunga raya. Nanti kita temu dia, kita temu juga dia. Bersama Pak Nat, pencetus guna herba. Pak Nat berjumpa dengan orang lama. Rupanya bunga raya ni mempunyai khasiat. Dari segi akar dia, daripada batang dia, daripada daun dia, daripada bunga dia. Ada yang bunga tu boleh makan, tetapi dijadikan juga sebagai alternatif terapi tradisional. Yang Pak Nat tahu, ada orang lama rebus akar dia, batang dia untuk jadikan penawar demam. Sebab air rebusan bunga raya ni sejukkan badan. Hilangkan batuk, hilangkan panas badan. Dan juga yang paling orang lama suka ambil bunga raya, terutama bunga raya putih, boleh dijadikan sebagai jelum kalau misalkan kata pening-pening kepala. Dan juga boleh dijadikan juga sebagai tonik rambut. Memang diakui tonik rambut bunga raya ni memang boleh buat tonik menyegarkan rambut, tonik rambut dan juga sebagai shampoo rambut. Banyak produk-produk di luar sana menggunakan bunga raya sebagai bahan asas untuk produk mereka di dalam terapi-terapi alternatif dan juga terapi spa.
Kalau di terapi spa juga, daun bunga raya ni mengeluarkan lendir. Jadi sebagai penyental kaki untuk cantikkan kaki dan juga cantikkan kulit. Itulah dia bunga raya yang Pak Andak nak ceritakan. Yang mempunyai khasiat tersendiri, telah diakui oleh orang-orang lama. Bunga raya ni kalau kita tanam untuk manfaat sendiri, kita buat sendiri, kita akan dapat manfaatnya sendiri. Bunga raya, hibiscus rosa ataupun rose mallow. Pak Andak berada di restoran Himiria Seri Percik, Kampung Padang Keladi, Durian Tunggal, Melaka. Pak Andak rasa teruja melihat pasu-pasu yang penuh dengan pokok bunga raya ataupun hibiscus rosa, bunga kebangsaan Malaysia. Dan Pak Andak teruja berjumpa dengan seorang peminat yang betul-betul gigih, yang betul-betul komitmen dan juga passion tentang bunga raya, iaitu Puan Kamariah Ahmad. Apa khabar Puan? Khabar baik. Sejak bila Puan menanam minat terhadap pokok bunga raya ataupun bunga kebangsaan? Sejak 20 tahun lepas. Kira lagi umur saya dalam 20-an lah. Saya memang minat menanam pokok-pokok bunga raya ni. Adakah itu hobi ataupun minat? Memang saya minat. Saya memang minat tengok pokok bunga raya bermacam-macam warna. Bermacam-macam bentuk. Apa yang mendorong? Kenapa bunga raya? Tak tahu pula. Saya memang dari dulu memang minat bunga raya. Pokok bunga lain kurang sikit lah. Bagi saya bunga raya tu bunga kebangsaan kita. Tapi sekarang bunga raya macam-macam corak. Dia macam-macam bentuk ada. Dulu bunga raya ada yang biasa je. Putih, merah, kuning. Tapi sekarang ada warna purple, ada warna orange, ada campuran color, semua ada. Setiap sudut di kawasan restoran ini dimanfaat dengan bunga-bungaan, terutama sekali bunga raya dengan pelbagai jenis. Kalau kita perhatikan, dibuat batas, kemudian berjajar-jajar ataupun berbaris-baris, menampakkan lagi landscape yang sebenar di kawasan ini. Ini adalah di kawasan belakang restoran yang Pak Andak pernah pergi semasa syuting. Jadi Pak Andak rasa teruja dengan kerajinan yang dicurahkan oleh Puan Kamariah dan suami untuk manfaat di sekeliling restoran yang dimilikinya. Kalau kita perhatikan subur, apatah lagi dengan baja dan juga tanah yang digembur. Ada masa Puan Kamariah untuk melihat pokok-pokok yang beliau tanam ni, dan kadang-kadang masa yang terluang tu ataupun dicuri-curi masa pun masih lagi sempat untuk membelai pokok-pokok kegemarannya. Kalau kita perhatikan sentuhan tangan dia saja membuatkan pokok-pokok ataupun bunga-bunga raya ni mengembirakan hati Puan Kamariah dan juga suami. Itu kita perhatikan. Seronok Pak Andak tengokkan seolah-olah berada dalam satu kebun bunga yang luas, walaupun tempatnya terhad tetapi dia dimanfaatkan sepenuhnya. Itulah dia minat dan hobi seseorang insan yang betul-betul curahkan keringat dan juga peluh di sini. Akhirnya berbaloi. Kalau kita perhatikan banyak jenis tumbuhan bunga raya yang disemai. Itulah dia menjadi
bangga kepada kita dan boleh menjadi inspirasi. Itulah dia Puan Kamaria yang mempunyai minat dan hobi. Bunga yang ni memang Pak tak pernah perasan. Tapi boleh buat minuman. Memang cantik dengan warna merah bata, dengan kembang dia yang rapat itulah dia salah satu yang ada di sini. Oh, sedapnya kalau kita buat minuman. Inilah dia antara yang ada dekat laman Puan Kamaria. Orang dulu kata kalau tangan kita sejuk, tanam pokok apa pun hidup. Tengok, ini buktinya. Ini pokok yang mempunyai khasiat dan juga boleh jadikan minuman dan makanan. Di antara spesies bunga raya yang terdapat di sini adalah roselle. Mungkin di luar sana tak kenal bunga roselle. Dia adalah spesies bunga raya yang mudah tumbuh melalui keratan ataupun daripada biji dia ataupun daripada benih yang ada di pangkal pokok. Roselle memberi satu warna ungu di mana roselle ni memberi kita satu minuman yang sedap, iaitu jus bunga roselle. Sesibuk-sibuk Puan Kamaria pun masih dapat melihat tanamannya. Kadang-kadang dicuri-curi juga untuk mendekati bunga yang diminati. Contohnya bunga roselle. Setiap pagi dia akan mengambil sedikit masa curi-curi walaupun sibuk dengan urusan restoran. Di Himiriah Restoran di kampung Padang Keladi, Durian Tunggal Melaka. Inilah dia rutin Puan Kamaria yang dapat kita lihat sentiasa membelai pokok, bercakap dengan pokok. Bunga raya ni sekurang-kurangnya hilang penat dia semasa menjalankan tugas di sini. Inilah dia hasilnya kalau kita rajin boleh menjadi contoh kepada netizen luar sana macam mana Puan Kamaria menjaga bunga yang menjadi hobi, menjadi minat kepadanya. Roselle yang salah satu daripada yang terdapat di restoran ini. Roselle ni adalah dalam keluarga Rosaceae ataupun hibiscus. Dia adalah keluarga bunga raya. Ada yang panggil asam Belanda, ada yang panggil asam susu. Jadi itulah dia keluarga bunga raya roselle, tetapi mempunyai khasiat yang besar pada tubuh badan dan juga untuk perawat dalam terapi alternatif seperti kalau demam boleh gunakan juga untuk mencegah kanser. Kalau cerit berit kerana dia mempunyai vitamin C yang tinggi. Penawar kepada mereka yang berak darah pun boleh minum air dia. Kalau kita minum air dia rasa masam-masam. Boleh buat jam, boleh buat jus, boleh buat penyedap kepada makanan juga sos dan jeruk. Banyak gunanya roselle ni. Sebab tu kalau kita tanam roselle seperti Puan Kamaria ni, banyak kita boleh guna. Itulah dia laman roselle yang ada di kebun ataupun di belakang restoran Puan Kamaria. Roselle ni dia punya daun, batang dan juga akar dia boleh digunakan sebagai perisa kuah kerana rasa dia masam-masam. Biji dia tu ada minyak tapi di Malaysia ni air roselle ni telah dikomersialkan. Itulah dia kalau mereka yang tanam roselle ni kita boleh dapatkan hasil manfaat dia selain daripada cantik pada pandangan mata dan juga cantik di landscape kita. Roselle ataupun Rosaceae keluarga hibiscus rosa, asam Belanda ataupun asam susu. Tapi ada yang kata daripada Afrika Barat dan juga daripada India. Tapi sesuai dengan cuaca di Malaysia sejak 3 abad lalu. Tak rugi kalau kita tanam roselle kerana kita boleh komersialkan bunga ni melalui minuman dan juga boleh kita gunakan sebagai sos dan juga jeruk. Dan kelopak bunga roselle ni dia tebal terutama pada dia punya kelopak tu. Itu yang dimanfaatkan pada minuman dan juga makanan. Manfaatnya roselle di kebun kita. Tanam roselle banyak-banyak, kita dapat manfaatnya. Contohilah Puan Kamaria.
Roselle, keluarga Hibiscus rosa ataupun Rosa sinensis. Itulah dia Roselle ataupun bunga raya berwarna merun ataupun merah tua. Mudah sangat nak biarkan bunga Roselle ni. Ambil dia punya batang, keratkan dahan yang tua, kemudian kita cari mata tunas yang ada tu baru kita potong. Kemudian kita rendamkan dia dengan dalam air. Kalau bagus letakkan sedikit penggalak akar. Rendam dalam 2 minggu, nanti keluar dia punya akar-akar. Ataupun kita gunakan sebagai biji benih pun boleh. Biji benih dimasukkan dalam polybag. Kita dah pastikan biji benih tu kering. Kita dapat daripada pokok tu. Jadikan semayan. Jadi dekat situlah kita dapat membiarkan dia dengan cara keratan batang dan juga dengan biji benih. Tapi cari batang yang tua kerana pokok ni mudah tumbuh. Bila akar dah banyak, kita dah boleh alih ke tempat yang besar ataupun dalam polybag untuk sebagai semayan. Mudah saja. Hanya terpulang pada diri sendiri, sama ada kita minat ataupun kita nak mencuba ataupun kita nak jadikan sebagai hiasan di landscape rumah. Cantik bunga ni. Jadi satu pemandangan yang menarik pada kawasan rumah kita dan juga buat sebagai pagar pun boleh juga. Kerana Roselle ni bunga dia akan kembang waktu pagi dan dia akan kuncup waktu petang. Seolah-olah macam dia tidur. Jangan lupa semaikan Roselle ni, pokok yang mudah tumbuh. Jadi senang kita boleh bagi pada kawan-kawan ataupun kita bertukar-tukar dengan jiran-jiran yang mana peminat bunga raya ataupun keluarga Hibiscus rosa sinensis. Itulah dia, mudah. Kat situ Pak Nat dah bagi tips dan juga daripada Puan Kamaria kita jadikan contoh macam mana beliau minat menanam bunga raya termasuk juga bunga Roselle. Cantik kan? Ini yang Pak Nat dah pergi melawat di restoran beliau. Tu yang Pak Nat dapat tengok seperti wow, memang cantik bila dia kembang waktu pagi, apatah lagi kalau hujan, lagi dia kembang, lagi dia mekar. Itulah dia laman Puan Kamaria. Jatuh hati pada bunga raya, kenapa? Seperti cantik. Bila melihat pokok bunga raya tu, hati saya macam sejuk je. Penat pun rasa hilang. Permulaan menghadapi kesukaran untuk memulakan hobi ataupun minat. Saya mula-mula memang minat. Lagi dulu memang minat. Kalau tanam pokok-pokok ni memang saya minat. Suami saya pun membantu. Macam tak ada bantahan kalau saya nak memiliki bunga raya tu. Dia akan ikut kehendak saya. Dan apa yang selain daripada keluarga yang mendorong Puan, adakah Puan rasakan satu yang perlukan lagi sokongan untuk mencambahkan lagi minat Puan? Bagi saya, buat masa sekarang ni cukup untuk suami saya mendorong saya. Macam kawan-kawan saya memang tak adalah. Memang saya dengan suami saya je. Apa yang mengembirakan pada bunga raya? Bila kita melihat bunga raya, macam warna dia, lepas tu bentuk dia tu lain daripada yang lain. Itu menjadikan saya lagi berminat pada pokok bunga raya. Puan tahu itu adalah bunga kebangsaan Malaysia. Adakah kerana itu Puan semarakkan lagi hobi dan minat? Ya, memang bunga raya ni bunga kebangsaan.
Tapi kalau pokok lain memang saya kurang lah. Kira bunga raya ni memang paling saya suka sebab dia lain daripada yang lain. Di hadapan restoran Himeria terdapat deretan pasu yang disusun cantik dan teratur. Kita perhatikan pelbagai jenis-jenis bunga raya yang menjadi minat dan hobi Puan Himeria. Perhatikan. Dia punya kudup-kudup dia dengan daun hijau dia, dengan bunga dan saiz dia, warna. Dekat situ menarik pengunjung-pengunjung secara tak langsung. Masuk je kawasan restoran ni, kita dapat satu impression. Kita dapat tengok bunga-bunga yang baru nak mekar, berwarna krim, berwarna kuning. Ada kudup-kudup yang dah pagi ni, dia belum lagi kembang untuk menerima matahari yang cukup. Baru dia kembang. Perhatikan, kudup tu baru nak buka tu. Saya seronok tengok pergerakan kudup-kudup yang baru nak buka. Yang ni pun dah 3/4 nak buka, nak kembang. Waktu pagi dengan tiupan angin melempai daun yang hijau subur, menandakan pokok ni memang dibajai dan dibelai dengan secukupnya. Dekat kudup dia tu kita dah tahu dia punya warna dia. Itulah dia di hadapan restoran ni tersusun cantik. Satu landscape. Apatah lagi kedudukan restoran ni di tepi jalan. Iaitu jalan Durian Tunggal. Perhatikan. Masuk saja kawasan sini kita akan disambut oleh bunga raya yang kelopak warna kuning ni, dengan kudup dia merecup-recup. Itulah dia. Selamat datang kepada pengunjung daripada bunga raya yang ditanam oleh Puan Kamariah dan suami Encik Hamid. Bunga raya Royal Yellow berkembang merucup-rucup dengan kudup dia. Satu pasu. Memang banyak lagi dia punya kelopak-kelopak dia yang mekar setiap pagi, mengindahkan lagi suasana landscape di hadapan restoran ini. Perhatikan di tengah-tengah dia ada warna merah bata. Itulah dia suasana di sini dengan keceriaan warna yang cantik. Ada juga berwarna peach ataupun berwarna krim. Tapi yang ni agak besar saiz dia, dan dia punya kelopak dia berkedut-kedut. Cantik betul suasana dia. Gandingan putih dan juga krim ada di deretan pasu ni. Yang ni bunga raya berlapis, belum kembang betul. Kalau kita perhatikan kudup dia banyak, lapis-lapis dan juga dia terasa berat juga. Kat sinilah dia antara koleksi-koleksi yang ditanam dan dibajai oleh Puan Kamariah. Perhatikan deretan pasunya tersusun rapi. Apapun dia masih sempat untuk meninjau pokok-pokoknya. Terdapat lebih daripada 50 koleksi yang berada di hadapan dan juga di belakang restoran ini. Namun Puan Kamariah masih dapat membelai, memberi kasih sayang kepada bunga ni seperti seorang ibu mencurahkan kasih sayang pada anaknya. Perhatikan bila disentuh saja bunga tu rasa gembira walaupun dalam kesibukan masa dengan galakan daripada suaminya. Istimewanya insan ini, itulah dia kebesaran Allah antara bunga dan manusia. Inilah dia antara koleksi bunga-bunga raya saya yang saya pelihara. Ini antara bunga-bunga raya yang semuanya inilah kesukaan saya. Yang ni lagi sejuk mata memandang.
Di kesempatan syuting ini, jom kita tinjau apa yang ada di hadapan dan juga apa jenis-jenis bunga raya ni. Banyak jenis hybrid ataupun jenis kacukan. Ini warna pink, ada yang jenis nak bernama berganda. Kalau kita perhatikan, dia nampak cool saja. Ada juga yang bernama apricot brandy, yang jenis berlapis. Kita perhatikan dia punya ropo-ropo berlapis tu macam kepala ikan mas. Itu goldfish. Dengan daun dia yang hijau. Ada juga yang nama pastel pie. Ini pun sama juga seperti tanglong pun ada. Dia punya susuk dia berkedut-kedut, tapi yang ini belum mekar lagi. Ada juga yang bernama mystic pink. Mystic pink. Dan juga ada nama pepper surprise. Surprise. Iaitu dia surprisekan kita macam mana dia kembang tu dia surprisekan. Yang ni ada juga yang bernama fire. Berlapis-lapis fire ni. Kat situ tarikkan kepada pengunjung juga. Ada yang juga bernama kincen yellow. Kincen yellow dia seolah-olah warna pinang. Kuning pinang. Dan bila kena pancaran matahari, kita nak tengok betul-betul ada dua warna, kuning dan juga warna oranye. Yang ni juga koleksi yang sama juga, tapi kadang bila dia berat dia menunduk juga tu. Ini yang Pak nak tinjau di deretan pasu ni. Yang ni ada juga nama timeless. Timeless. Dan juga ada yang bernama brilliant. Brilliant seperti the spark. Brilliant. Dan juga ada yang bernama heart and soul. Heart and soul ni biasa warna pink ni memang menjadi kegemaran seorang wanita. Pink adalah warna sinonim dengan wanita. Inilah di antara koleksi-koleksi jenis-jenis kajukan hybrid. Dan juga ada nama Feeling Blue yang tak ada kat sini. Dan King Kalakwa. Inilah dia antara lebih daripada 50 koleksi. Tetapi menurut Puan Kamariah, dia nak cuba cari warna biru. Yang tu memang Feeling Blue. Memang susah nak dapat. Kalau nak bela dia pun susah. Tapi Pak nak yakin, tangan yang sejuk daripada Puan Kamariah ni akan hidup pokok yang Feeling Blue tu. Seperti bunga-bunga yang lain warna kuning ni, berganda ni, dan juga warna-warna yang dia cocok saja, tangan dia sejuk. Orang lama-lama kata kalau tangan sejuk memang hidup apa pun pokok kita tanam. Dia seperti bidalan dia dulu. Kalau benda yang baik kita campak kat mana-mana pun, walau di pulau tetap hidup. Apatah lagi kalau kita belai, kita manjakan dia, kita pupuk dia, kita bercakap dengan dia. Inilah dia yang kita dapat. Ketenangan hati, ketenangan jiwa. Wow, cantiknya. Mystic pink ni. Berkelopak-kelopak. Yang ni memang menjadi kegemaran saya. Dia punya ni warna lilac ataupun warna pink purple. Memang susah nak dapat pokok ni. Tetapi di sini seperti satu kebun bunga raya. Inilah dia yang Pak Dan nak kongsi bersama masa Pak Dan tinjau di sini. Dengan bunga warna kuning dan juga bunga-bunga yang berbagai daripada satu lapis dan berlapis-lapis dan juga beropol-opol. Ini ada laman bunga raya Puan Kamariah yang berada di Restoran Himeria, Jalan Durian Tunggal, dan Durian Tunggal, Melaka. Menarik. Tengok kelopak dia tu. Nak katakan dia rosak tidak, tetapi dia menunggu matahari. Kerana sifat bunga raya ni memerlukan pancaran matahari yang cukup untuk warna bunga yang menjadi terang dan juga warna daun yang menjadi kilat. Itulah dia sifat-sifat bunga raya yang kita kena ketahui. Apa yang Pak nak belajar, ada berbagai bentuk kelopak. Dan dia ada nama-nama tertentu.
Kelopak-kelopak bunga raya. Pancaran matahari itulah yang membentukkan kelopak tu menjadi kembang daripada kecil kudup dia sehingga beransur-ansur kembang, iaitu daripada awal pagi lepas subuh dia akan mekar hingga pukul 9 ataupun pukul 10 dan dia akan menjadi kembang lagi di antara pukul 11 hingga pukul 3 dan 4 petang. Bila daripada pukul 4 petang ke atas hingga pukul 6 bunga raya ni tidur. Ni antara kelopak yang bernama pot parent. Dia cantik, dia macam terletak je. Warna kuning diraja ni. Jadi menyelahkan lagi. Dan juga ada jenis-jenis kelopak yang bernama pollen parent pun ada. Pollen parent. Itu pollen ni dia bunga dia. Dia bunga dia yang dibawa oleh angin ataupun dibawa oleh kumbang ataupun kelulut dan juga dibawa oleh unggas-unggas menjadi satu fenomena alam antara unggas dan bunga. Tengok melampai Royal Yellow ni. Ini antara pot parent kelopak dia. Terdapat juga kelopak-kelopak yang lain seperti pollen parent dan juga one of spring. One of spring. Bermakna dia kembang saja, dia seperti spring, dia melampai-lampai. Jadi one of spring ni pelbagai warna. Tetapi dia mudah bergetar ataupun melampai-lampai kerana beratnya. Dan juga white of spring. White of spring ni kalau dia menerima air daripada hujan ataupun embun dia akan seolah-olah dia bersinar-sinar seperti warna putih. Itu dinamakan white of spring. Ini antara koleksi kelopak yang kita perlu tahu bila kita tanam pokok bunga raya ni. Banyak lagi nama-nama yang Pak Ndak nak sebut, tetapi ini saja yang Pak Ndak dapat sebutkan, itu antara 4. Yang ni pun sama juga. Dia tak rosak tetapi dia belum menerima matahari yang cukup. Yang ni adalah pollen parent. Di mana bila dia kembang saja, dia mengeluarkan bunga yang menyelah. Itu antara koleksi yang ada di laman restoran ini. Istimewanya bunga raya, bunga kebangsaan Malaysia, merah, putih, kuning, pink, sama ataupun pelbagai lagi warna. Tetapi ada juga pelbagai nama, nama-nama yang kita perlu tahu juga. Selain daripada kembang sepatu, ada juga panggil Hawaiian hibiscus, Hughes black plant dan juga rose mallow. Rose mallow ni biasa orang sebut dia punya koleksi daripada hybrid rose mallow. Dan juga bunga sepatu ni untuk kilatkan sepatu, dia warna putih dan juga untuk kuatkan rambut. Itulah antara istimewanya koleksi bunga raya, khasiat bunga raya yang mempunyai pelbagai nama dan juga kelopak dia pun ada nama dan juga dia punya bunga dia pun ada nama. Daripada Pak Ndak, pencetus guna herba. Petik herbs, petik. Sekarang ni bila saya dah buat kedai sendiri, bermakna kira macam saya nak mencantikkan lagi kedai tu, itulah yang banyak saya tanam pokok-pokok untuk menarik pelanggan-pelanggan saya melihat pokok-pokok yang saya tanam. Adakah ini sebagai minat ataupun hobi? Saya memang berminat pada pokok-pokok bunga. Apa yang menyebabkan puan jatuh cinta kepada wanita di luar sana, cinta kepada bunga ros ataupun bunga mawar dan juga dengan bunga orkid? Tetapi puan ni bila Pak Ndak tengok lain, memang minat sangat dengan bunga raya. Adakah ini bunga raya? Ya, ini bunga kebangsaan kita kan.
Tapi sekarang ni bunga raya banyak diorang tanam, macam banyak kacuk daripada siam. Itu color dia macam sekarang ni memang banyak bentuk. Ada kecil, ada besar. Ada macam bentuk karipap. Dia punya tepi-tepi dia. Adakah hobi itu membuatkan puan rasa diri sesuatu yang berharga? Saya merasa bangga. Saya tanam pokok ni, banyak customer saya pun minat, teruja apabila saya banyak tanam pokok-pokok ni. Banyak yang minta pun ada yang tanya saya kat mana beli. Saya kata saya beli dengan kawan ni. Sejak menanam pokok bunga raya ni kan, adakah puan rasakan bunga raya terlalu istimewa dalam jiwa? Sebab kalau kita nak menjual sesuatu bunga tu, kita perlu ada passion kan daripada dalaman kita. Jadi apa yang puan rasakan bunga raya terlalu istimewa dalam diri? Adakah kenangan istimewa bersama orang tersayang tentang bunga raya? Ada. Macam dia jadi. Macam saya tengok bunga raya ni macam buatkan saya tenang, lapang. Dia seronok. Dia orang kata bila rasa penat, saya tengok pokok-pokok saya, jadi tak terasa penatnya. Siapa yang mendorong? Saya, suami saya ada di belakang, mendorong saya, membantu saya. Kadang ialah macam perempuan ni kan tak larang nak angkat berat-berat. Dia tolong saya untuk menanam pokok-pokok bunga raya ni. Jadi selain daripada suami, siapa lagi? Adakah puan bergerak bersendiri untuk menanam pokok bunga raya ni? Saya sendirilah. Tak ada orang lain yang tolong saya. Cuma suami saya je yang menolong saya. Lokasi mencari bunga raya ni sampai ke mana? Lokasi ni tak ada sampai ke mana. Ibaratnya kalau macam saya tengok dalam Facebook, lepas tu kalau saya berminat, saya cari seberapa. Saya tanya kawan saya yang menjual pokok-pokok ni, ada tak macam bunga raya yang pelik-pelik. Dia kata kalau ada, di bawah. Itu yang bila saya tengok, sungguh saya ambil. Apabila puan melancong, bunga pertama yang puan akan nak cari bunga apa? Buat masa lah ni saya jarang pergi melancong. Saya sebab sibuk, terlampau sibuk di kedai. Tak sempat nak pergi melancong, nak berehat ke mana-mana. Ya, maksud Pak Ndak dekat sini, kalau katakanlah ada kesempatan dengar kawan-kawan, sahabat, taulan, ada pokok bunga raya, adakah puan pergi ke rumah mereka? Kalau ada kesempatan, mungkin saya pergi ke rumah mereka untuk melihat, tukar-tukar idea kan, macam mana nak mencantikkan lagi. Daripada tahun berapa tu? Pokok bunga raya ni saya berminat dia awal tahun 2001. Dah berapa puluh tahun tu? Dia kira lama, tapi yang kira 22 tahun. Rapat sangat ni kira setahun dua ni lah. Kira betul-betul saya hadapi pokok bunga raya ni dengan lapang. Cinta bunga raya tu pada apa? Kelopak dia ke pada warna ataupun fizikal dia? Warna dia, bentuk dia, dia punya corak dia, dia orang kata semuanya cantik bagi saya lah. Walaupun bunga tu tidak berada harum. Dia tak ada harum, tapi pada mata saya tengok memang untuk diri saya memang seronok, lapang, kepuasan. Jadi apa halangan ataupun kesukaran permulaan hobi ataupun minat masa mula-mula pada 2001? Masa dulu memang saya akuilah saya memang susah. Sejak saya menyaga dalam 13 tahun ni, dia belum rasa senang sikit lah untuk mendapatkan sesuatu.
memang senanglah. Daripada dulu memang saya susah. Memang tak, orang kata ibarat dapat duit sikit habis. Sekarang ni baru berasa senang. Apa yang kita nak semua boleh dapat. Permulaan tu menghadapi kesukaran dari segi keuangan dan juga tetapi mempunyai usaha yang tinggi. Yalah, keuangan lah. Yalah, kita hidup ni semua memerlukan duit. Betul. Bila kita tak ada duit, saudara tak pandang. Orang kata, bila kita ada duit baru ada saudara. Macam tu. Ya. Satu lagi nak kongsi bersama dengan penonton di luar sana. Apakah Puan rasakan Puan dapat bahagikan masa bersama keluarga, bersama perniagaan? Bagaimana seorang wanita tu kalau dia betul-betul mempunyai hobi dan minat yang mendalam, pembahagian masa tu? Pembahagian masa tu ibarat pagi saya sibuk memasak apa semua. Lapang saya ni waktu petang saja untuk melihat pokok-pokok saya. Orang kata bezalah, pagi memang sibuk. Nak melayan pelanggan. Mula saya dah masak, lepas tu waktu nak rehat tu kurang. Petang baru saya rehat tu pun saya tengok pokok. Itu yang penat jadi hilang. Bagi diri saya lah. Penat tu rasa hilang lah. Kita tengok pokok-pokok. Harga satu pasu tu yang paling rendah berapa, yang paling tinggi berapa? Okey, kalau bunga raya ni kalau hybridnya memang mahal. Ada 35 yang tak berapa banyak bunga, 25. Dia harga memang tinggi. Tapi kalau setakat kalau saya dah beli pokok-pokok ni memang beribu lah habis. Tapi terlampau minat tu kira lelap mata je lah. Kena minat kan? Minat. RM35 tu adakah sebesar satu kaki ataupun setengah kaki? Kira RM35 tu dah besar ni. Dah banyak bunga dia. Dah banyak bunga. Memang Puan yakin bila beli tu akan menjadi di tangan Puan? Saya yakin. Sebab benda tu akar dia pun dah membiak. Memang tak ada, belum lagi lah. Saya lagi beli tu ada pokok bunga raya tu mati. Dia segar. Percaya tak pada orang-orang dulu kepercayaan kalau kita nak tanam pokok ni tangan kita kena sejuk, ataupun kalau tangan panas pokok tu mati? Adakah Puan percaya? Itu saya percaya. Kadang ada customer saya datang, dia kata dia tanam tak menjadi. Dia kata saya tanam dia orang seronok. Dia kata saya tangan sejuk. Dia orang tanam banyak tak hidup. Itu bidalan orang-orang dulu di Malaysia. Tidak hanya pada orang-orang Melayu tetapi bangsa asing pun percaya juga. Kan? Kerana aura tangan tu, air tangan. Cara membelai bunga raya, adakah pernah bercakap? Ada. Adakah pernah luahkan perasaan? Ada, saya tengok cantik pokok bunga ni. Ada cakap seorang kan. Kadang cakap dengan suami saya, kata lawa bunga raya ni. Jarang jumpa lah. Dulu satu colour, dua colour, tiga colour. Sekarang ni macam-macam colour ada. Antara koleksi bunga raya, setakat ni dah berapa dah yang terkumpul? Banyak tak terkira. Melebihi 50? Kira lebih kot. Kalau nak ikut bunga raya lebih. Antara koleksi, warna apa yang betul-betul menjadi kesayangan hamba dah saya cerita kepada Puan dengan suami? Warna purple. Purple? Kenapa? Warna purple tu macam dia lembut, macam sejuk mata memandang. Kalau warna merah ni dia nampak macam ceria terang.
Warna kuning, dia macam cantik. Ada biru belum sampai lagi. Saya dah order belum sampai. Pokok bunga raya warna Ada biru. biru. Ada biru. Rasa-rasa ada dalam 100 lebih koleksi. Dia dalam 50 lebih adalah. 20 lebih ada. Maknanya menantikan yang biru. Ya. Biru belum dapat. Kira macam gitu menanti yang benda yang orang tak ada, puan idam-idamkan tu pasti akan dalam tangan puan. Saya cubalah untuk mendapatkannya. Ya. Inilah dia antara koleksi bunga-bunga raya saya yang saya pelihara. Harapan untuk pada bunga raya di masa akan datang, ada tak nak buka nursery bunga raya sahaja? Untuk masa lah ni tak ada lagi. Macam dalam fikiran saya untuk nak buka industri. Saya cuma untuk bagi macam saya punya customer lihat untuk seronok, menjamu mata dia orang. Macam buat masa nak buka industri tak ada lagi lah. Belum pernah lagi. Kalau macam dia orang minta, kalau ada semayan yang saya ada hidup, saya bagilah. Secara percuma? Percuma. Alhamdulillah. Bagus ya. Banyak dia orang datang minta pokok bunga rose Cina saya. Saya bagi je. Selain daripada koleksi bunga raya di kawasan Himeria Seri Pecik ni, apa lagi bunga yang menjadi kegemaran puan? Orkid ada sikit je, tak banyak. Okey. Tetapi yang betul-betul menjadi Bunga raya. bunga raya. Satu lagi sepandai nak tanya, apa yang puan menjadi kemarahan kepada bunga raya tu yang puan minat diganggu? Saya kalau memang marah sungguh, ada macam makhluk benar yang putih-putih tu. Kalau dia melekat dekat pokok bunga raya tu, pokok bunga raya tu akan jadi macam tak cantik. Lepas tu dia punya kutuk dia jatuh. Dia boleh mematikan pokok serangga tu. Selain daripada benar, adakah siput ataupun Siput tak ada. Benar saja dengan semut. Semut merah. semut merah dia merosakkan? Dia makan bunga-bunga ujung dia lempung-lempung. Secara tak langsung, kalau kita minat mendalam pada sesuatu yang kita sayang, terasa tak dalam hati macam mana perasaan bunga raya tu dirosakkan? Geram sakit hati. Itu pun kadang ada customer datang, anak-anak dia patah-patah kan. Tapi tak nampak. Tengok dah layu. Pendam dalam hati. Cakap kadang tengok, iyalah kita sayang pokok tu kan. Tengok dah patah. Habis dia mati lah layu. Adakah benda tu terbawa-bawa sampai bawa balik rumah? Pokok aku mati, pokok aku mati. Biasa saya dapat menyelami perasaan orang yang terlalu patient ataupun minat. Buat masalah ni tak ada. Saya tak duduk kat rumah, saya duduk kat kedai ni. Saya tidur kat kedai ni sebab saya takut pokok-pokok saya hilang. Itu salah satu munculnya. Jadi rutin untuk melihat bunga raya ni di awal pagi. Pagi tak ada masa. Saya tengok pokok bunga raya ni pun belah petang. Setelah tutup kedai pukul 4, baru saya dapat lihat pokok saya. Pagi memang tak ada masa. Saya start masak pun dah pukul 4 pagi sampai pukul 11. Lepas tu dan ada customer lagi. Memang tak ada masa. Walaupun bunga tu kembang, mungkin dia minta perhatian puan tengok. Sekejap-sekejap dia lah. Tengok sekejap, tengok colour. Kalau macam customer dah panggil kan, tanya kat mana beli. Masa tu lah nak tengok. Kalau nak tengok-tengok betul memang tak ada masa. Petang baru ada masa.
cara nak suburkan bunga raya, macam mana Puan punya teknik ataupun taktik? Adakah menggunakan baja yang dibeli khas ataupun ada ramuan tertentu? Baja pokok bunga raya ni saya gunakan pokok baja negro. Terdahulu Sebelum tu memang tak ada lah. Memang saya beli start tu memang pokok baja negro. Dia mendatangkan bunga, mendatangkan segar dia. Segar aja. Ya. Jadi macam contohnya Puan dah mengalami masalah benak. Bagaimana keadaan cuaca? Adakah cuaca panas menjadi kesukaran? Cuaca terlalu hujan pun menjadi kesukaran. Macam mana Puan menghadapi situasi itu? Bagi saya hujan tak ada masalah. Kalau panas pun tak ada masalah. Kalau panas, saya memang hari-hari siram pokok waktu petang. Waktu petang kalau tak hujan saya siram. Kalau tak hujan saya siram. Kalau hujan tak ada siram. Tak siram. Tapi tetap terpelihara lah. Tetap saya jaga. Ya. Pokok bunga raya yang kecil bila dia dah membesar, ada tak itu satu kepuasan? Bila dia dah membesar kita puas lah. Kita jaga dia hidup kan. Dia macam menjadi yang kita tanam tu memang seronok lah. Adakah ada satu cara lain yang Puan nak biarkan dia kepada pasu-pasu lain? Mungkin katakan koleksi warna ungu Puan minat, tetapi Puan hanya ada satu saja. Bila dia dah membesar tu, ada tak masa untuk membiarkan? Waktu petang lepas saya menjaga, saya kerat-kerat, saya tanam dekat ni kan, alihkan dekat pasu, hidup. Banyak saya semai. Kalau kawan-kawan nak, customer nak, saya bagi. Saya sedekan. Saya tak ada belum niat lagi nak hati tu nak jual ke. Tak ada. Dan sebut pasal bunga raya, adakah Puan rasakan wanita di luar sana perlu mencontohi Puan? Bagi saya itu terpulanglah minat masing-masing kan. Kalau macam diorang nak kongsi dengan saya pun boleh datang jumpa saya. Kalau macam saya nak hubungi diorang pun, saya tak ada member-member, cuma kawan terdekat je lah yang ada pun. Nasihat Puan ataupun mereka yang pencinta bunga raya, ada tips-tips nak beri kepada mereka? Buat masa sekarang ni tak ada terfikir lagi untuk saya nak bagi kawan tip untuk bunga raya ni. Kalau minat nak cari macam benih untuk nak tanam, boleh jumpa saya. InsyaAllah saya boleh tolong bagi. Kalau yang apa dia orang nak. Kerana wanita di luar sana kadang-kadang agak keliru menanam bunga mawar, lain teknik, menanam bunga orkid, lain penjagaannya, tata cara dia. Tetapi dari segi penjagaan, dari segi untuk bunga raya ni, adakah Puan bersedia untuk kongsi macam mana penjagaan dia, belaikan dia hingga dia menjadi, kata waktu kita beli dia kecil, dia akan membesar? Boleh, tak ada masalah. Kalau yang mana berminat nak minta tolong, minta pendapat saya, insyaAllah saya boleh tolong. Terima kasih Puan atas perkongsian pada hari ini. Nak bangga dan jarang dapat jumpa seorang wanita yang betul-betul cinta kepada hibiscus rosa ataupun bunga raya. Apatah lagi itu adalah bunga kebangsaan. Dan semoga usaha Puan Kamaria Ahmad dan suami menjadi satu inspirasi kepada
penggemar bunga raya di luar sana. Tak mustahil kan? Mungkin puan di Melaka ni antara yang Pak Ndak tengok banyak koleksi bunga raya yang kembang di waktu pagi, yang segar. Kita tengok tenang dengan jiwa kita. Kalau kita sekali pandang tengok warna dia, kita jatuh cinta kan. Jadi saya ucapkan terima kasihlah sekali lagi pada Puan Kamaria yang sudi menerima kedatangan kami untuk kita buatkan satu koleksi video hibiscus rosa ataupun bunga raya bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Petik herbs, petik. Jangan lupa subscribe, like dan share. Pak Ndak, pencetus guna herba.